بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah di malam yang berbahagia ini kita sambung lagi mudzakarah kitab At-Taqdirat As-Sadidah karangan guru kita Habib Hassan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumi syaikhihi fid daraini amin. Kita sudah membincangkan rukun pertama bagi perkahwinan, iaitu wali, dan telah kita bincang secara panjang lebar mengenai hukum hakam wali. Ada wali mujbir, ada wali tidak mujbir, ada gambaran wali berpindah kepada wali ab'ad, ada gambaran wali berpindah kepada hakim. Hari ini kita masuk rukun kedua bagi perkahwinan. Untuk terbentuknya perkahwinan mesti ada rukun yang kedua, iaitu az-zawjah. Az-zawjah, bakal isteri. Syurutuz zawjah khamsatun, syarat zawjah ada 5. Kalau tak cukup syarat ni, maka dia tak boleh nak jadi kepada orang lain. Akad nikah tidak sah. Yang pertama adamul ihram. Yang pertama tidak berihram. Tidak ihram haji dan tidak ihram umrah. Kalau dia berihram, dia akad nikah, nikah itu tidak sah. Di sisi mazhab Imamuna Al-A'zam Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Yang kedua ialah at-ta'yin. At-ta'yin. Ta'yin ini tertentu. Ay takun mu'ayyanatan bihaythu tantafil jahalatu fala yasihhu an-nikahu biqaulil wali zawwajtuka ihda bintai. Jadi kita kena tentukan. Wali kena sebut sahaja pula dah. Aku kahwinkan kamu dengan anak aku Zainab. Kalau wali sebut aku kahwinkan kamu dengan salah satu daripada anak aku. Contoh, saya ada 2 orang anak perempuan, Fatimah dengan Zainab. Saya kahwinkan, semasa ijab qabul saya sebut aku kahwinkan kamu dengan salah seorang daripada anak aku. Ketika itu tidak sah, mesti tentukan siapa dia, Zainab ke Fatimah. Begitu. Yang ketiga al-khulu minan nikah, ay la takunu muzawwajatan min ahadin ghairih. Mesti bakal isteri itu bukan isteri orang lain, kosong daripada nikah. Maksudnya dia tu bukan bini orang lain. Kalau ada bini orang lain, dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Bini kita, dia nak akad nikah dengan orang lain, tidak sah, tidak boleh. Sebab apa? Dia tu isteri ataupun suami, dia tu isteri kepada kita, dia masih isteri kepada kita. Okey, kat bawah tu ada satu masalah. Wa hunaka mas'alatun kathiratul wuqu' wa hiya an tahrubal mar'atu min zawjiha thumma tad'i annahu talaqaha biduni bayyinatin likay tatazawwaja rajulan akhara. Di sana ada satu masalah yang banyak berlaku. Apa masalah tu? Seorang perempuan lari daripada suami. Kemudian perempuan itu mendakwa yang suami dia telah mentalak dia. Sebab apa dia dakwa begitu? Dakwa begitu dalam masa sama tidak ada saksi, tidak ada bukti. Dia mendakwa dia telah ditalak supaya dia dapat berkahwin dengan orang lain. Boleh jadi tok laki lama dia tu miskin. Jadi dia dakwa dia telah ditalak supaya dia dapat kahwin dengan seorang lelaki yang lebih kaya. Apa hukumnya? Fal hukmu annahu in sabata biqawliha anna al-awwala kana zawjaha bi an qalat kana zawji aw tazawwajtuhu sabiqa aw ghayruhu thabata annahu zawjuha bi iqrariha. Hukumnya, kalau telah sabit dengan perkataan perempuan tu, yang suami yang pertama tu ialah suami dia. Contohnya dia sebut, kita sebutlah suami pertama ataupun suami si Zainab, kita sebut Zainab dengan Zaid, Zainab dengan Zaid, Zainab dengan Zaid. Jadi Zainab sebut Zaid ni pernah jadi suami aku, ataupun dia sebut Zaid ni pernah mengahwini aku dahulu, pada zaman dahulu kala. Tu. Jadi bila dia sebut Zaid itu ialah bekas suami aku, ataupun dia sebut
Zaid itu pernah kahwin dengan aku. Perkataan itu memberi makna apa? Memberi faedah, memberi makna memang Zaid itu pernah jadi suami kepada dia. Pernah menjadi suami kepada dia. Bila dia sebut begitu, itu merupakan iqrar daripada Zainab itu yang Zaid itu ialah suami dia. Jadi ketika itu hukum lagu mana? Hukumnya kekal lah si Zainab isteri kepada Zaid, dan tak boleh si Zainab berkahwin dengan orang lain. Wa amma zaujul awal in idda'a baqa'an nikah. Boleh tak? Faham tak? Okey, lepas tu wa amma zaujul awal in idda'a baqa'an nikah wa annahu lam yutalliqha fal qawlu qawluhu. Adapun suami yang pertama, kalau dia mendakwa nikah masih kekal, contoh isteri mendakwa dia telah ditalak, tak, jadi hakim panggil isteri, hakim panggil suami. Tak, depan hakim isteri kata aku telah ditalak, suami kata tak, aku tak pernah talak kawan ni, aku tak pernah talak isteri aku. Ketika itu siapa menang? Fal qawlu qawluhu, yang menang ialah suami. Jadi tidak tertalak dan mereka kekal sebagai suami isteri. Fala tutlaq wa yajibu 'alaiha an tarji'a ila al-awwal li'anna la zala fi ismatihi. Jadi bila seorang mendakwa telah ditalak, suami kata aku tak pernah talak dia, ketika itu yang menang ialah suami, dan kekal isteri kembali kepada bawah jagaan suami lah. Mana kekal jadi isteri dia lah. Begitu Pada masalah yang pertama tadi, kalau andai kata isteri itu telah berkahwin dengan orang lain, tak, ketika itu akad nikah orang lain itu terbatal. Sebab dia hanya mendakwa telah ditalak, tak, tapi tidak ada bukti. Dalam masa yang sama dia mengaku Zaid tu ialah bekas suami dia. Jadi talak, adakah dia benar-benar ditalak? Kita sebut dakwaan dia ditalak, kita cancelkan, kita tolak, kita tak terima sebab bukti tak ada. Sebab apa? Bukti tak ada. Dan ikrar dia tu pernah berkahwin dengan si Zaid, yang tu kita ambil. Ikrar dia pernah berkahwin dengan Zaid tu kita ambil, kita pegang, dan kita terus bawa ikrar itu sampai ke bila-bila. Maknanya dia kekal menjadi isteri si Zaid lah. Dan perkahwinan dia dengan suami suami baru terbatal. Selesai. Okey. Yang keempat, syarat yang keempat daripada 5 syarat, al-khuluwu min iddatin ataupun min iddati ghairil khatib. Tu al-khuluwu min iddati ghairil khatib, kosong daripada iddah selain daripada khatib. Ni penting ni. Syarat yang keempat untuk sahnya perkahwinan, disyaratkan bagi isteri kosong daripada iddah. Tak. Contoh Zaid dengan Zainab tadi, suami isteri, kan? Zaid menceraikan Zainab. Zainab ni kalau nak kahwin lain boleh, tapi dengan syarat selepas habis iddah daripada si Zaid. Lepas habis iddah baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Kalau masih dalam iddah Zaid, tak, sebab lepas cerai mesti ada iddah. Jadi tak semestinya lah ada waktu-waktu, tak ada. Ala kuliah kita sebut ada iddah kat sini, gambaran kita ada iddah. Jadi bila si Zaid cerai Zainab ada iddah. Selagi mana duduk dalam iddah si Zaid, tak boleh kahwin dengan orang lain Zainab. Lepas ambil iddah barulah boleh kahwin orang lain. Jadi syarat yang keempat ialah mesti seorang perempuan tu kalau nak kahwin, dia mesti kosong daripada iddah. Ghairil khatib, melainkan kalau iddah itu ialah iddah yang khatib, iddah yang orang nak berkahwin dengan dia buat kali kedua. Tak apa, kita terang. Bila kita terang contoh ni, kita akan faham insya-Allah. Wa suwaru khuluwiha min iddati ghairil khatib salasah. Ada 3 gambaran seorang perempuan tu kosong daripada iddah selain daripada khatib. Khatib ni orang yang nak berkahwin dengan dia buat kali kedua. Kita baca yang pertama, bi an talaqaha talaqan khul'iyyan fayajuzu an yatazawwajaha bi 'aqdin jadid wa hiya fil 'iddah li anna al 'iddah 'iddatuh. Yang pertama ialah nanti 3 gambaran ni
gambaran mengenai apa? 3 gambaran ni nak bagi tahu walaupun perempuan tu masih dalam iddah tapi dia boleh kahwin. Semula kita ulang balik. Yang keempat, perempuan kalau nak kahwin mesti kosong daripada iddah. Dikecualikan daripada syarat yang keempat ini 3 gambaran. 3 gambaran. Sekalipun perempuan itu masih dalam iddah, maka dia boleh berkahwin. Sebab apa dia boleh berkahwin? Tengok. Sebab apa alasan dia, kita akan nampak selepas ni lah. Yang pertama, gambaran yang pertama, bi an talaqaha talaqan khul'iyyan fayajuzu an yatazawwajaha bi 'aqdin jadid wa hiya fil 'iddah li anna al 'iddah iddatuh. Yang pertama ialah contoh kita talak seorang isteri dengan talak khul'i. Dengan talak khulu'. Khulu' ni apa? Tebus talak. Bila tebus talak dia tak ada apa? Bila tebus talak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak boleh rujuk. Kalau nak kahwin, kena kahwin yang baru. Itu bukan masalah kita semula. Okey, gambaran dia Zaid talak Zainab. Zaid talak Zainab dengan talak khulu'. Talak khulu' ni apa dia? Talak tebus talak. Zaid sebut kepada Zainab, kalau kamu nak aku ceraikan kamu kena bagi aku RM20,000. Zainab pun sebut qabil tu, aku terima. Ketika itu terpisahlah hubungan antara laki dan bini. Dan suami layak dapat RM20,000 daripada pihak isteri. Ketika itu terpisah dua tu, khulu', panggil khulu'. Nak bersama balik boleh tak dua tu? Boleh. Tapi bukan dengan rujuk, tak boleh rujuk. Kena akad baru. Okey, bila khulu' ada iddah tak? Ada iddah. Jadi Zaid cerai Zainab. Zainab ada iddah? Ada. Tak? Okey, dalam iddah boleh rujuk, tak boleh rujuk. Lepas tu kalau Zaid nak kembali balik ke Zainab, kalau Zaid berminat semula kepada Zainab, dengan cara lagu mana mereka nak kembali bersama dengan akad baru. Okey, ketika mana Zainab dalam iddah, Zaid ni boleh kahwin dengan dia. Sebab apa? Iddah Zainab tu ialah iddah disebabkan berpunca daripada Zaid itu sendiri. Bukan iddah orang lain. Yang tak boleh kalau iddah orang lain. Faham tak? Seorang suami isteri bercerai. Kita nak kahwin dengan isteri dia, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia masih dalam iddah orang lain, iddah suami dia. Kita tak boleh nak masuk campur. Tapi kalau suami dia sendiri nak kahwin dengan dia, tak ada masalah. Sebab iddah tu memang milik dia. Gitu. Boleh tak? Gambaran yang kedua, idza kanat amatan a'taqaha thumma arada an yatazawwajaha bi'aqdin jadid wa hiya fil 'iddah fayujawwaz. Gambaran lagu mana ni? Idza kanat amatan a'taqaha thumma arada an yatazawwajaha bi'aqdin jadid. Akad yang baru. Wa hiya fil 'iddah fayujawwaz. Kita baca yang ketiga dulu. Tak nampak yang kedua tu. Idza wati'a syakhsun imra'atan bi syubhatin fayajuzu lil wati'i an yatazawwajaha wa hiya fil 'iddah. Bila mana seorang lelaki mensetubuhi seorang wanita secara syubhah. Tak? Ali menyetubuhi Zainab secara syubhat. Syubhat ni kita dah terang banyak kali dah. Ketika itu perempuan tu ada iddah watu' syubhat kita panggil. Okey, Ali yang mensetubuhi dia tu boleh kahwin dengan si Zainab itu sekalipun si Zainab tu masih dalam iddah. Sebab apa? Iddah Zainab itu berpunca daripada Ali. Maka tidak ada masalah lah. Maka tidak ada masalah. Gambaran kedua tadi benda apa? Idza kanat amatan a'taqaha thumma arada an yatazawwajaha bi'aqdin jadidin wa hiya fil 'iddah fayujawwaz. Kalau dia tu hamba siapa dia? Hamba kita kita bebaskan. Bila kita bebaskan, kenapa pula nak akad baru? Ada kaitan dengan akad baru ni. Allahu alam. Tu saya rujuk balik. Ada benda yang bermain di sini yang menyebabkan saya tak boleh nak syarah. Kalau dia hamba kita, hamba dengan isteri tak boleh terhimpun dalam masa yang sama.
hamba dan isteri tak boleh terhimpun dalam masa yang sama. Dia tak boleh hamba kita dalam masa dia isteri kita, tak boleh. Jadi macam mana boleh berlaku dia tu berada di bawah iddah kita? So kemudian yang bab tu kemudian kita akan tengok balik. Okey, jadi 3 gambaran tu, cuma gambaran yang kedua tu kita KIV dulu. 3 gambaran itu, sekalipun perempuan itu dalam iddah, maka boleh dikahwini, sebab apa? Pemilik iddah tu ialah orang yang nak berkahwin dengan dia. Tu. Yang kelima, kaunuha unsa yaqinan fala yasihu nikahul khuntha. Yang kelima, mesti kita yakin bakal isteri itu ialah seorang perempuan secara yakin. Maka tidak sah kalau kita kahwin dengan khunsa muskil. Khunsa ni yang ada 2 alat kemaluan. Alat jantan dia ada, alat betina dia ada, dua-dua tu syagal ni function. Tu boleh gunakan. Hari ni kencing ikut alat wanita, esok kencing ikut alat lelaki. Kita bagi khunsa orang lagu tu. Ada semua, jangan jumpalah. Tak, maka kalau nak kahwin dengan orang lagu tu tidak sah, sebab tak tahu ni jantan ke betina, lelaki ke perempuan, tak tahu. Maka tidak sah. Sebab kita nak yakin wanita. Yakin wanita tu bila? Ketika mana akad nikah tu yakin wanita. Contoh kita syak ni wanita ke laki. Kita pun akad nikah. Tak, untuk anak kita. Lepas daripada akad nikah tu, baru yakin itu memang perempuan. Tak, ni cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, masalah syak pada kewanitaan bakal isteri tu. Dia ni boleh jadi laki, boleh jadi perempuan, sebab khunsa kan. Okey, lepas akad nikah yakin dia tu memang wanita. Sah ke tidak akad nikah itu? Kita sebut tidak sah. Sekalipun selepas akad nikah yakin dia tu wanita. Kerana syarat nak kahwin mesti sebelum akad tu yakin dah dia tu wanita. Macam mana iddah itu berpunca dari Ali, Ustaz? Bukankah Ali setubuh dengan Zainab masa Zainab iddah? Memang gambar yang mana ni? Macam mana iddah tu berpunca dari Ali? Bukankah Ali setubuh dengan Zainab pada masa Zainab iddah? Salah yang pertama ke? Tak. Ketika Zainab iddah tu daripada cerai. Contohlah, saya cerai seorang perempuan, nama dia Zainab. Talak. Ketika itu Zainab tu ada iddah dia. Bila dia ada iddah, tak, maka saya nak kahwin dengan dia dengan akad yang baru, bukan dengan rujuk, dengan akad yang baru. Tak, sedangkan dia punca saya. Iddah tu bukan milik orang lain, milik kita sendiri yang nak kahwin. Tidak ada masalah, tidak jadi isu. Puncanya daripada orang lain. Selesai. Yang kelima. Okay, itu syarat dia. Selesai. Aqsamu zawjah. Aqsamu az-zawjah. Begitu dah syarah tadi tak? Zawjah, pembahagian isteri. Pembahagian perempuan, isteri. Ni ulang kaji yang sebelum ni. Yang pertama, sayyibun. Sayyibun ni janda. Hukumnya apa? La tuzawwaju illa biizniha ba'da bulughiha. Tidak dikahwin sejak balik. Jadi itu janda, kita tak boleh kahwinkan dia. Contoh kita wali. Kan kakak kita tu, kecuali selepas dapat izin daripada dia, dan itu ketika itu dia tu okey, idhnuha yakunu bin nutqis sarih. Tak begitu ulang balik nanti masalah yang tadi tu. Idhnuha yakunu bin nutqis sarih. Izin seorang isteri yang sayyib, yang janda, dengan nutq. Kita tanya dia, boleh saya kahwinkan kamu dengan sekian? Dia kata ana radiyah, aku redha. Ana muwafiqah, aku setuju.
lafazkan. Kalau izin bagi pihak sayyib, izin bagi janda mesti dengan nutq, dengan ucapan yang jelas. Wala yushtaratu al-ishhadu ala idzni sayyib, tidak disyaratkan kita cari saksi beri izin. Kita sebut tadi kalau janda nak kahwin mesti dapat izin. Abu tolong duduk sini kejap, dengar. Untuk kahwinkan dia, tak perlu kita cari orang untuk dengar sebagai seorang saksi yang mendengar apa tu apa tadi nama keizinan bagi pihak kakak kita tu. Tak wajib untuk kita cari saksi lah. Okey, selesai kat situ. Masalah seterusnya, al-thayyib saghirah yastahilu nikahuha qabla bulughiha. Ni dalam mazhab Syafi'i. Budak kecil yang dara, budak kecil maknanya belum baligh. Budak kecil yang dara, yastahilu nikahuha, mustahil kita boleh kahwinkan dia sebelum dia baligh. Sebab apa? Sebab dia bukan dara, janda. Allahumma salli ala Muhammad. Al-thayyib saghirah, budak kecil yang janda, mustahil kita boleh kahwinkan dia sebelum dia baligh. Atas alasan apa? Dia janda. Bila janda, kita nak kahwinkan dia, mesti kita dapat izin daripada dia. Okey, kalau diizinkan, syarak sebut keizinan bagi budak kecil ghairu mu'tabar, tidak ada iktibar. Jadi nak tak nak mesti kita tunggu dia sampai, mesti kita tunggu dia balik. Lepas dia balik tu baru kita minta izin. Bila dia bagi izin selepas dia balik, itu baru dia ambil iktibar. Jadi nak tak nak mesti selepas daripada dia balik juga kalau kita nak kahwinkan dia. Sebelum daripada balik tidak boleh. Itu di sisi mazhab kita lah. Khilafan lil a'immati thalathah, berbeza dengan tiga imam yang lain, tiga mazhab yang lain mengatakan kalau janda yang kecil boleh dikahwinkan sebelum daripada balik. Boleh jadi di sana ada syarat-syarat lain lah, wallahu a'lam, boleh rujuk balik dalam mazhab mereka. Kama qala sahibu Daw'il Misbah wa sayyibu sughrin yastahilu nikahuha, dan janda yang kecil mustahil kita boleh kahwinkan dia. Bimazhabina, pada mazhab kita lah. Fafham hudita lima ubdi, maka fahamilah kamu akan diberi hidayah untuk memahami lima ubdi, ke atas apa yang telah aku jelaskan. Okey, nombor 2. Jadi aqsamu zaujah ni, kita sebut aqsamu zaujah yang pertama thayyib, yang janda. Lepas tu kita dah sebut hukum hakam dia. Yang kedua, bahagian isteri yang kedua ialah bikrun, masih dara. Yajuzu tazwijuha bighairi idniha, boleh kita kahwinkan dia tanpa izin daripada dia, dengan syarat kita ialah ayah dia ataupun atuk dia. Wa ijbaruha ala zalik, malah kita boleh paksa dia kahwin dengan syarat tadilah, kita ayah ataupun atuk dia. Walakin yusannu idnuha, walaupun kita sebagai ayah boleh paksa dia kahwin, tapi sunat juga kita minta izin daripada dia. Idza kanat mukallafatan, bila sunat kita minta izin daripada dia bila dia tu mukallaf lah, bila dia tu mukallaf. Kalau tidak mukallaf, tak payahlah minta izin, sebab kalau diizin sekalipun ghairu mu'tabar. Wa yahsulul idhnu bisukutiha, macam mana kita nak tahu dara itu telah memberi izin kepada kita untuk kahwinkan dia dengan si fulan? Bisukutiha, dengan dia diam. Diam, senyum je lah tu. Au buka'in yasir, ataupun menangis, keluar mata. Yadullu ala farahiha wa ridaha, menangis yang sedikit yang menunjukkan dia redha. Bukan menangis lepas tu muka masam, tu tak redha lah. Ni menangis yang sedikit, keluar air mata. Tak, mungkin dia terkenang jasa ayah dia lah. Tak, nak lepaskan dia, jadi terkenang ke jasa ayah dia, dia menangis. Ataupun dia seronok, seronok lah. Dia seronok, bila dia seronok, gugurlah air mata dia. Tak. Okey, itu cara untuk kita dapatkan izin daripada seorang bikr, orang yang dara. Kemudian, yusannu istifhamul murahiqati wa yakfi sukutuha. Disunatkan kita minta izin daripada murahiqah. Murahiqah ni perempuan yang hampir-hampir baligh tapi belum baligh. Umur 14, umur 13. Contohlah, dia belum keluar air mani. Tak, umur 13, 14 tu nak dekat dengan 15 lah. Itu panggil murahiqah.
Sunat minta izin daripada dia. Kalau kita tak minta izin tak ada masalah. Malah kalau kita ayah dan atuk, kita boleh paksa dia kahwin. Nak tahu izin dia macam mana? Sama macam tadi. Wa yakfi sukutu diam. Bila kita minta izin, kita beritahu dia, boleh ke ayah nak kahwinkan kamu dengan si fulan yang belajar sekian, kita syarahlah ke dia. Terang ke dia siapa dia bakal suami dia tu. Dia pun diam, senyum je dia tu. Setujulah tu. Yusanu an la yutazawwaj as-saghiratu hatta tablugha wa tusta'zan. Disunatkan tidak dikahwinkan budak kecil sehinggalah dia tu balik dan diminta izin. Kita sebut tadi kalau budak kecil bukan tadilah, semalam kita sebut kalau perempuan yang masih dara, tak kisahlah dia tu kecil ataupun dah balik, gila ataupun tak gila, kita boleh paksa dia kahwin kalau kita ayah ataupun atuk. Tapi sunat juga sebagai seorang ayah yang baik, kita tak payah kahwinkan lagi ketika mana dia kecil. Biar dia balik dulu. Lepas dia balik, sunat pula kita minta izin daripada dia untuk kita kahwinkan dia dengan si fulan. Itu adab lah. Itu yang disunatkan. Tapi kalau kita nak gunakan juga kuasa veto, kita tidak ada masalah sebab syarak izin. As-sunnatu fil isti'dzan an yursila ilaiha niswatun thiqat yanzuruna ma fi nafsiha wal ummu aula bidzalik. Yang sunnahnya ketika mana kita nak minta izin daripada anak kita tu, kita hantar kepada anak kita tu, kita utuskan kepada anak kita tu perempuan yang dipercayai. Tu. Yang lebih aula ialah mak kita. Kita beritahu ke mak ataupun ke isteri kita, pergi tanya anak tu, Abang Syahdan nak kahwinkan dia dengan Ustaz Muhammad ni. Ustaz Muhammad yang mengajar di mana? Di Mahat Tahfiz sekian ni. Cuba pergi tanya, tengok setuju ke tak. Ni gambarnya. Tak? Tu. Lepas tu mak kita pun pergi jumpa anak dia tu, anak kita jugalah. Tanya elok-elok, tunjuk gambar apa semua terang secara baik, secara lembut, siapa bakal suami dia, dan dia sama ada setuju ataupun tidak, tu terpulanglah. Ala kulihannya nak beritahu sunat. Sunnahnya kita hantar orang perempuan untuk tanya. Tanya sikit tu kalau kita hantar mak lagi comel. Sebab mak ni dia lebih memahami jiwa si anak daripada perempuan lah lain. Gila termasuk dalam mukallaf juga tak? Gila tidak mukallaf, tapi boleh dipaksa untuk kahwin kalau dia tu masih dara. Oleh ayah ataupun oleh atuk. Gila tidak mukallaf. Tapi tak mukallaf pun gila, ada nafsu juga. Boleh. Selesai. Zawajul majnunah, ni soalan berkaitlah. Masalah seterusnya mengenai zawajul majnunah, perkahwinan seorang perempuan yang gila. Yajibu 'alal abi wal jaddi tazwijul majnunati al balighati lil hajati ilaihi ka tawaqqu' shifaiha bin nikah wa ihtiyajiha lil mahri wan nafaqah fa in fuqida al abu wal jaddu zawwajaha al hakimu. Wajib ke atas ayah ataupun atuk mengahwinkan anaknya yang gila ataupun cucunya yang gila, yang mana cucu ataupun anak itu dah balik. Bila wajib kahwinkan? Kalau ada hajat. Apa contoh hajat? Kata waqi shifaiha. Doktor sebut anak kamu ni, anak perempuan kamu ni, rasanya dia gila sebab dia nak kahwin. Kalau kamu bagi kahwin, insya-Allah sembuh. Jadi kita dapatkan nasihat daripada pakar. Tak? Jadi ketika itu wajib kita kahwinkan kerana ada hajat. Jadi lepas kita kahwinkan tu dah makin sembuh sikit-sikit, makin sembuh daripada sakit gila dia tu. Ataupun dia tak sembuh, tapi dia tu memerlukan kepada mahar, memerlukan kepada nafkah. Jika itu wajib juga. Fa in fuqidal abu jaddu, kalau tidak ada ayah ataupun atuk, maka siapa yang akan kahwinkan perempuan dia tak ada, atuk al-hakim yang mengahwinkan dia, al-hakim. Selesai. Nikahul kitabiyah. Kita berpindah pada masalah yang baru, iaitu masalah perempuan yang kafirah. Perempuan yang kafirah, yang bukan beragama Islam. Tapi dia tu ahli kitab.
ada Taurat atau Injil. Apa hukumnya? Boleh ke tidak? Kita baca. Yasihu ma'al karahati. Sah kahwin. Cuma ma'al karahah. Dalam masa yang sama dibenci syarak. Sah cuma dibenci syarak. Sebab apa dibenci syarak? Khaufa minal fitnah an-nashi'i minal maili ilaiha. Takut berlaku fitnah, yang fitnah itu berpunca daripada kecenderungan kita kepada dia. Dia tu kafir. Tak, jadi takut kita cinta kat dia, akhir sekali kita pun auzubillah lah. Tak. Pergi ke agama dia. Sebab tu makruh. Walaupun sah. Mahalul karahah makruh tapi sah. Mahalul karahah illam yarju islamaha. Makruh kita kahwin dengan Yahudiah, contoh perempuan Yahudi. Itu bila mana kita tidak mengharapkan keislaman dia. Kalau kita tengok dia ni ada kecenderungan kepada Islam, ketika itu tidak makruh kita kahwin dengan dia. Boleh jadi kalau kita kahwin dengan dia, dia akan peluk Islam. Itu syarat yang pertama untuk dikatakan makruh berkahwin dengan kitabiah. Yang pertama, kita tidak mengharap keislaman dia. Kalau kita mengharap keislaman dia, maka tidak makruh. Syarat kedua untuk dikatakan makruh, walam yajid muslimatan tasluhulah. Tidak ada perempuan yang muslimah yang sesuai dengan dia. Tak ada. Tak ada. Maka dia kahwin dengan perempuan kafirah. Kalau ada perempuan lain, contoh hari ni berlambak-lambak perempuan Islam yang belum kahwin, tak, dia pergi pisah kahwin dengan perempuan kafirah, maka ketika itu hukumnya makruh. Walam yakhshal anat, dan dia tidak takut apa tu zina. Dia tidak takut zina. Kalau dia takut zina, dia kahwin dengan perempuan kafirah, hukumnya tidak makruh. Jadi nak dikatakan makruh berkahwin dengan perempuan yang kafirah, yang ahli kitab Yahudi ataupun Nasraniyah, mesti cukup 3 syarat. Yang pertama, kita tidak harapkan keislaman daripada perempuan tu. Yang kedua, muslimah yang lain yang sesuai untuk kita. Kalau kita takut zina ataupun kita kalau kita tak takut zina ataupun kita apa tadi, dapati ada perempuan muslimah yang sesuai dengan kita, tak, ataupun kita mengharap keislaman daripada pihak dia, tanda-tanda dia tu ada cenderung pada Islam, tak, ketika itu tidak dihukum makruh kita berkahwin dengan perempuan kafirah. Jadi disebut dalam kitab yasihu ma'al karahah, sah tapi makruh. Nikahul kitabiyah, berkahwin dengan perempuan yang kitabiyah. Apa perempuan kitabiyah? Al-Yahudiyah wan Nasraniyah. Al-Yahudiyah hiya al-mutamassikatu bit-Taurah, perempuan yang berpegang dengan kitab Taurat. Wan Nasraniyah, Nasraniyah ialah perempuan yang berpegang dengan kitab Injil. Zimmiyatan atau harbiyatan, tak kisah perempuan itu, tak, dia itu perempuan yang zimmiyah ataupun perempuan yang harbiyah, perempuan yang memusuhi Islam. Wala yasihu nikah min ghairiha min al-kuffar. Jadi yang boleh kita kahwin sebagai seorang muslim, lelaki muslim, dengan 2 orang perempuan ini sahaja, Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Yang agama lain tak boleh. Agama Hindu kita tak boleh kahwin. Agama apa lagi? Buddha, ikutlah agama-agama lain tak boleh. Yang boleh hanya 2 ini sahaja. Selesai. Hati ni kalmi bidukhuli usuliha dinal yahudiyyati ba'da an-nas tahrif. Dukhul al-usuli ba'da dhalika fala yasihhu an-nikahu wa amma idha shakka fa yasih. Syarat untuk kita berkahwin ahlul kitab akan kepada 2. Pertama, syarat untuk berkahwin dengan perempuan yang Yahudiyah, yang berpegang dengan kitab Taurat. Kita kahwin dengan perempuan Nasraniyah, perempuan yang pertama kita bincang ialah syarat untuk sahnya kahwin dengan yang berpegang dengan kitab. Apa syaratnya? Usuliha, kita tidak tahu masuknya usul. Usul ni apa? Ayah dia, tok kepada tok dia, yang masih dinisbahkan kepada dia lah. Kita nisbahkan kepada perempuan tu berapa peringkat, berapa tabaqat. Tak, contoh Salah bin Abdul Aziz bin sampai mana? Mungkin 3, 5, 10 generasi.
generasi tu, kita sebut 10 generasi contohnya, tak, yang masih dinisbahkan kepada dia, tak, kita tidak tahu seorang pun masuk agama Yahudi selepas daripada agama Yahudi tu diubah dan diseleweng. Kita tidak tahu asal usul, mana datuk nenek moyang dia tu, kita tidak tahu yang mereka masuk agama Yahudi selepas daripada dinasahkan, dikanselkan disebabkan turun syariat Nabi Muhammad, dan juga selepas daripada ditahrif, diseleweng. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, kita boleh kahwin. Contoh, saya nak kahwin dengan Carrie. Tak sesuai nama Carrie. Contoh apa? Bagi nama perempuan seorang. Nama orang putih ni. Mary molek sikit. Jadi Mary ni dia tu Yahudiah. Bila saya boleh kahwin dengan dia? Boleh kalau saya tidak tahu usul dia maksud dia atuk dia, moyang dia dan seterusnya. Saya tidak tahu mereka tu masuk kepada agama Yahudi selepas daripada agama Yahudi diubah. Bila saya tidak tahu, saya boleh kahwin dengan dia. Tapi kalau saya tahu datuk dia yang datuk dia tak masuk agama Yahudi selepas agama Yahudi diubah, ketika itu saya tak boleh kahwin dengan dia. Okey. Jadi usulihah itu apa dia maksud dia? Usulihah itu maksudnya asal kepada perempuan tu, mana ayah dia, atuk kepada atuk dia, yang mana kita nisbahkan lagi kepada perempuan tu. Jadinya terkeluar daripadanya ialah Nabi Adam. Memang atuk kepada atuk manusia ni, kalau kita tarik sampai ke Nabi Adam, tu tak ada iktibar dah tu jauh sangat. Kita ambil yang masih dinisbahkan kepada dia. Tak, biasanya orang nisbah ni, tak tahu, boleh jadi disebut dalam kitab lah. Kita nisbah berapa generasi. Contoh, kita nisbahkan dalam 3 generasi, 5 generasi. Okey, dalam 5 generasi tu kita tidak tahu seorang pun daripada atuk nenek moyang dia tu memeluk agama Yahudi selepas daripada agama Yahudi diubah. Fa in alima dukhul al-usul ba'da dhalik fala yasihun nikah. Kalau kita tahu atuk dia masuk agama Yahudi selepas agama Yahudi diubah, fala yasihun nikah, maka nikah tak sah. Nikah. Wa amma idza syakka fa yasih. Adapun kalau kita syak, aku tak tahulah, rasa was-was, rasa syak, adakah atuk dia tu masuk agama Yahudi selepas agama Yahudi diubah ataupun sebelum agama Yahudi diubah? Kita syak, maka kekal hukumnya boleh. Itu syarat untuk kita kahwin dengan perempuan Yahudiyah. Syartu sihhati nikah nasraniyah. Syarat untuk sahnya kita kahwin dengan perempuan Nasraniyah, perempuan yang berpegang dengan kitab Injil. Al-ilmu, kita mesti tahu. Pada syarat sah nikah Yahudiyah, kita sebut kita tak tahu. Kalau kita tidak tahu yang atuk nenek dia masuk agama Yahudi sebelum agama Yahudi dia ubah, kita boleh kahwin dengan dia. Bila tak boleh kahwin? Kalau kita tahu secara yakin atuk nenek dia tu masuk agama Yahudi selepas agama Yahudi diubah. Dekat bawah ni, pada syarat sahnya nikah dengan Nasraniyah, syarat dia mesti kita tahu. Tahu apa? Tahu masuknya usul dia, tok nenek dia dalam agama Nasraniyah, dalam agama Nasrani sebelum agama itu diubah dan dinasahkan. Kita mesti tahu. Mariah Carey contoh. Saya nak kahwin dengan Mariah Carey. Dia Nasraniyah. Saya mesti tahu atuk nenek bagi Mariah Carey itu masuk agama Nasrani sebelum agama diubah. Fa illam ya'lam, kalau saya tidak tahu atuk nenek dia tu masuk agama Nasrani sebelum agama Nasrani diubah, dinasahkan, au syakka fi dukhulil usul, ataupun saya syak atuk nenek dia ni masuk agama selepas daripada agama Nasrani diubah ataupun sebelum, tak, maka fala yasihun nikah, tidak sah. Macam mana saya nak tahu masuknya
atuk nenek si apa nama tadi, Mariah Carey tadi, sebelum daripada agama diubah, dengan beberapa cara. Pertama, bitawatur. Memang dibawa generasi demi generasi, orang ramai pakat cerita belaka. Memang Mariah Carey ni, dia punya kawan kerabat dia ataupun usul dia, tok nenek moyang memang ada lain ni muslimain. Ada dua orang lelaki yang adil, tak buat penyaksian. Dia bagi dalam penyaksian itu, dia menyaksikan yang atuk nenek Mariah Carey ini tak memang masuk agama Nasraniyah sebelum agama itu diubah. Kalau penyaksian itu daripada dua orang isteri dan wali, boleh terima ataupun tidak? Wala tuqbal, tidak diterima. Dua orang suami isteri. Siapa dia? Kita lah. Saya tadi yang nak kahwin dengan Mariah Carey tu. Saya dengan dia. Lepas tu ayah Mariah Carey, wali tak? Jadi kami bertiga ni menyaksikan memang atuk nenek bagi Mariah Carey ni tak masuk agama Nasrani sebelum agama Nasrani diubah. Ketika itu tidak diterima penyaksian seperti itu. Jadi kita nak tahu masuknya nenek moyang Mariah Carey ke dalam agama Nasrani sebelum diubah dengan berapa cara dua. Pertama tawatur, yang kedua bil syahadati adlaini muslimaini. Okey, kalau faham apa yang saya terang tu, maka kita boleh nampak yang lebih susah untuk kita kahwin ialah dengan Nasraniyah. Sebab kalau kita nak kahwin dengan Nasraniyah, mesti kita tahu yang atuk nenek dia tu masuk agama Nasrani sebelum diubah. Macam mana kita nak tahu? Susah lah. Susah, kebiasaannya susah. Jadi susah nak kahwin dengan Nasraniyah. Tapi kalau Yahudiyah, mudah sikit. Memadai kita tidak tahu yang atuk dia tu Yahudi sebelum agama Yahudi diubah ataupun dinasah. Saya tak tahu yang mereka tu masuk selepas daripada diubah. Tak tahu. Saya syak, boleh kahwin. Kalau saya tahu sahaja, yang tu yang tidak boleh kahwin. Tu. Ala kulli hal, hari ni tak payahlah nak kahwin dengan perempuan-perempuan lagu ni. Perempuan muslimah lebih baik untuk kita. Anak isteri, untuk isteri kita. Tak. Kita nak dididik oleh yang kafir. Dan perempuan muslimah pun ramai lagi yang cantik, yang comel. Kalau nak buat alasannya tak. Ni kahwin. Makam kita tahulah paling tidak. Selesai hukum az-zawjah al-kitabiyah al-mutawaffirati lisyuru'. Hukum isteri yang kitabiyah, Yahudiyah ataupun Nasraniyah yang cukup syarat. Jadi Mariah Carey tadi tu, dia cukup syarat. Saya pun berkahwin dengan dia, akad nikah dengan dia. Sah tak sah, tidak ada masalah. Hukum dia lagu mana? Al-muslimah, seperti nafkah saya wajib tanggung, pakaian saya wajib tanggung, qasmin itu pembahagian. Sebab bila dia jadi isteri saya, dia isteri kedua lah. Isteri yang pertama ada kat luar tu. Tak. Jadinya pembahagian tu kena sama rata, 2 hari 2 hari. Wa talaq. Talak ni maksudnya kita memiliki 3 talak. Nak talak dia, talak 1 rujuk balik, talak 2 rujuk balik, talak 3 tak boleh rujuk dah. Tu sama nilai talak. Kalau nak talak isteri kita yang muslimah, kita ada 3 talak. Talak dia pun kita ada 3 talak. Berbeza dengan hamba, kita ada berapa 2 talak. Bila talak 2 tu dah dipanggil sebagai talak, apa dia nama? Bid'i. Tu akan datang bab talak. Bijami' zawjiyah al-muqtadiyah lidzalik. Sebab apa kita sebut perempuan yang kitabiyah itu hukumnya seperti muslimah? Sebab dua-dua tu isteri. Jadi bila isteri muslimah, wajib kita bagi nafkah, kiswah, apa semua tu, maka perempuan ini walaupun kafir, dia tu isteri, maka isteri ambil hukum isteri. Semua benda yang wajib kat isteri, wajib kita tu tunaikan. Sikit lagi. Li zawji an yujbiraha 'ala al-ghusli min al-janabati wal haid. Suami boleh paksa isteri yang kafirah itu untuk mandi. Dalam mazhab Syafi'i, bila mana seorang perempuan itu dah berhenti haid, tak boleh kita terus bersama dengan dia.
dia mesti mandi wajib dulu. Jadi isteri saya seorang sudahlah. Mariah Carey, muncul ada tulis dekat komen. Mariah Carey tersebut dia haid. Bila haid tak bolehlah bersama dia. Dia suci daripada haid. Kita suami bolehlah bersama dia. Cuma dalam mazhab kita tak boleh bersama kecuali selepas dia mandi. Kita suruh dia mandi. Dia kata, mandi pakai dah apa, aku kafir. Agama aku tak suruh mandi. Waktu tu kita boleh paksa dia mandi. Sebab apa? Kita pun ada agama. Agama kita tak izinkan kita bersama dia kecuali selepas dia mandi. Jadi kita paksa dia mandi. Kita ambil dia rendah dalam Allah. Tidak ada masalah untuk kita paksa dia. Wa yughtafaru. Mandi ni apa? Mandi ni ibadat. Bila ibadat mesti ada niat. Jadi kawan tu nak niat lagu mana? Orang kafir bukan ahli niat. Kalau niat pun tidak sah. Disebut wa yughtafaru minha adamun niyah. Dimaaflah kalau kawan tu tak niat. Dimaaf kalau tidak niat. Kalau tidak niat. Ataupun dimaaf kalau dia niat dalam keadaan apa? Dimaaf disebut dalam kitab ni wa yughtafaru minha adamun niyah. Dimaaf kalau dia tidak niat. Ataupun kita sebut kalau dia niat dalam keadaan dia tu kafir, ni betul lah, dimaaf dia tidak niat sebab dia dipaksa. Bila dipaksa dia memang tak nak niat lah, salah walaupun tidak. Ataupun kita suruh, boleh aku mandi, aku nak mandi. Jadi bila dia mandi tu mesti dia kena niat. Niat dia tu dalam keadaan dia mandi tu, dia nak mandi, maka dia niat dia tu walaupun dia dia burah. Wa yujbiru ka khinzir wa muskirin. Juga suami boleh paksa isteri itu untuk tinggalkan benda-benda khinzir. Kita boleh paksa dia untuk tinggalkan khinzir dan juga perkara yang memabukkan seperti arak. Lau tazawwaja kitabani. Masalah seterusnya, lau tazawwaja kitabiyani. Kitabiyani. Daman nikah wa in kana qabla ad-dukhul. Dua orang kitabi. Maknanya suami itu agama Yahudi, isteri juga agama Yahudi. Berkahwin. Lepas berkahwin tu 3 bulan lepas tu suami masuk Islam. Apakah status perkahwinan mereka? Adakah bila mana suami masuk Islam, perkahwinan itu terbatal, terfasakh? Daman nikah, hukumnya nikah masih kekal. Wa in kana qabla ad-dukhul, sekalipun suami masuk Islam sebelum daripada mereka bersama, sebelum mereka bersetubuh. Kalau masuk Islam selepas bersetubuh, maka lebih-lebih lagi lah nikah itu ke Yahudi, perempuan juga Yahudiyah. Mana dua-dua tu. Lau tazawwaja ghairu kitabiyaini yahudiyyin wa nasraniyyin thumma aslama ahaduhuma fa fihi tafsilun. Kalau berkahwin, ni masalah seterusnya. Kahwin dua orang yang bukan kitabi. Contoh yang agama Hindu, bukan kitabi. Selepas 4 bulan berkahwin, suami masuk Islam atau isteri masuk Islam, atau isteri masuk Islam, apakah status perkahwinan mereka? Fa fihi tafsil, padanya ada perincian. Apa perincian dia? Okey, yang pertama, ikan al-Islam qabla ad-dukhul hasalatil furqatu halan. Kalau Islamnya suami ataupun isteri itu sebelum daripada tubuh bersama, automatik pisahlah tersebut. Yahudi kahwin Hindu kahwin dengan Hindu. Selepas 3 bulan sebelum bersama, suami masuk Islam, automatik tercancel, terfasah hubungan suami isteri. Satu. Yang kedua, wa in kana al-islamu ba'da ad-dukhul, kalau masuk Islam selepas daripada bersetubuh. Kalau masuk Islam selepas daripada bersetubuh,
mereka dah bersama apa semua, 3 bulan lepas tu suami masuk Islam ataupun isteri masuk Islam. Bila salah seorang masuk Islam, apakah status perkahwinan mereka? Fanan tadhiru muddatul iddah. Hukumnya kita tunggu dalam tempoh iddah. Perempuan tu walaupun dalam keadaan kafir masih juga. Hello, bismillah. Boleh sambung apa tadi dia terhenti sekejap. Fadan tadhiru muddatul iddah, kita tunggu dalam tempoh iddah. Suami masuk Islam. Bila suami masuk Islam, maka ada isteri, ada iddah bagi isteri. Iddahnya berapa bulan? Tak ingat, rasa 3 bulan. Masa 3 bulan. Itu tadi. Kita ilmu ala kulli ada iddah lah, ada iddah. Boleh jadi ikut iddah macam perempuan Islam juga, muslimah juga. Kalau dah dukhul maka berapa bulan? Kalau diceraikan suami. Kalau dah bersama suami isteri, dicerai. Berapa? 4 bulan. Kalau masih dalam iddah Islam juga, maka kekal perkahwinan mereka. Kalau habis iddah tu barulah salah seorang tu masuk Islam. Tak, itu batal nikah. Perempuan tu, so isteri masuk iddah selepas isteri masuk Islam selepas habis iddah. Ketika itu perkahwinan mereka tercancel. Lekat teruk ustaz. Lekat teruk. Bab mana lekat tadi? Masalah yang mana lekat? Masalah kalau 2 orang ahli kitab berkahwin. Kita ulang yang tu Okey, kalau 2 orang yang bukan ahli kitab berkahwin, contohnya Hindu ni bukan Yahudi, bukan Nasrani lah. Tak. 3 kali suci boleh jadi, ya Allah alam. Saya tak sempat nak rujuk. Jadi Hindu kahwin dengan Hindu tadi, lepas berkahwin tu salah seorang masuk Islam. Apa hukumnya? Ada perincian. Kalau salah seorang masuk Islam sebelum daripada mereka bersama, kita nak habiskan ni, maka ketika itu berlakunya firqah, terpisahnya suami isteri itu ketika itu juga. Kalau 2 orang Hindu tu berkahwin, lepas tu seorang masuk Islam. Masuk Islam itu selepas daripada berlakunya persetubuhan. Ketika itu kita tengok keadaan. Kalau dalam tempoh iddah salah seorang lagi masuk Islam, maka perkahwinan mereka kekal. Kalau seorang lagi tu tidak masuk Islam dalam tempoh iddah, maka perkahwinan mereka terfasakh. Begitu. 3 kali suci. Abdul Salam, jazakallahu khair. Boleh jadilah. Ana tak rujuk dulu tadi. Ana kuliah ada iddah dia. Wallahu a'lam bis-shawab. Masalah yang kita ke IV tu nanti kita akan bawa pada masalah ataupun dalam kelas yang akan datang. Ada kekeliruan sikit yang bermain. Ada labsun fi dhihni. Labsun maksudnya kekeliruan. Kelubsun. Labsun. Kalau lubsun labsun kekeliruan fi dhihn. Kalau labsun libas, pakaian. Cukup sekadar itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.